Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seterusnya kita masuk kepada perbincangan daripada kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh, Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, berkenaan dengan tajuk besarnya iaitulah bab Adillatul Ahkam, dalil-dalil bagi hukum. Jadi kita tengok fasal yang pertama, dalil yang pertama iaitulah Al-Quran Al-Karim. Jadi kita tahu dalil-dalil hukum ni dia ada dipecahkan kepada dua. Satu yang apa namanya, yang disepakati al-muttafaq alaiha, yang disepakati ke atasnya, iaitulah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Satu lagi ghairul ataupun al-mukhtalaf fiha, iaitulah benda yang yang ada beza padanya, iaitulah seperti mana masalih mursalah, qaulul ashabi, al-istihsan, huruf dan lain-lain lagi lah. Okay, baik, kita nak pergi fasul awal ni yang pada dalil-dalil yang disepakati. Dalil yang pertama adalah Al-Quran. Ta'rif Al-Quran. Al-Quran, pentarifan yang paling masyhur dan juga yang digunakan pakai oleh ulama-ulama usuliyin. Itulah apa? Al-Quran huwa kitab, iaitulah kitab al-munazzalu yang diturunkan ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas utusan Allah, yakni Rasulullah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu yang tertulis fil masahifi, pada mushaf-mushaf, pada mushaf lah, al-manqulu ilaina anhu naqlan mutawatiran bila syubhatin, yang sampai kepada kita, yang dipindahkan, yang disampaikan kepada kita secara periwayatan mutawatir. Mutawatir ramai. Maksud mutawatir ini mustahil pada akal berlakunya penipuan. Bila syubhatin, tanpa ada sebarang syubhah. Tidak ada khilaf kalangan umat Islam bahawasanya Al-Quran itu merupakan hujah ke atas semua, ke atas semua umat Islam lah. Siapa yang mengaku dia orang Islam, maka Al-Quran itu mesti dipegang, dipercayai, dijadikan rujukan, dijadikan sebagai hujah. Dan itu adalah masdar, rujukan yang pertama bagi dalam syariat. Kan? Apa sahaja. Okay, baik. Khawasul Quran, keistimewaan Quran. Yang pertama, awalan annahu kalamullah, iaitulah Quran ini kalamullah yang diturunkan ke atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikira daripada Quran itu kitab-kitab samawi yang lain. Kerana apa? Kerana dia tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau Rasul-Rasul yang lain ada kitab-kitab dia tapi tak dinamakan Quran. Sebab dinamakan Quran mesti kalamullah, dan keduanya diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang kedua, Al-Quranu huwa majmu'un lafzi wal ma'na. Quran itu adalah yakni majmu', yakni lafaz dan makna dia tadi itu dihimpunkan dalam keadaan dia cakap dia sikit tapi makna dia banyak. Kan, di mananya apa? Perkara tersebut adalah banyak dia punya perbincangan dia. Walaupun satu perkataan tapi boleh dibincangkan banyak. Kerana apa? Dia adalah wahyu. Kan, dalam bahasa Arab. Wa inna lafzuhu nuzila bil lisanil arabi, dan kesemuanya lafaz dan maknanya tadi itu tak daripada lisan Arab tadi itu. Maka tak dapat tidak bahawasanya tak dia mestilah kita lihat pada awalnya bahasa Arab. Sebab nak tengoklah Falaisa fil Qur'anil Karim lafzun ghairu Arabi. Tidak ada dalam Quran ini lafaz lain daripada bahasa Arab tadi. Semuanya Arab tadi. Okey. Wa ala hadza la tu'tabaru al-ahadits an-nabawiyyah min al-Quran, dan maksudnya tak dikira hadis itu hadis Nabi daripada Quran. Kerana apa? Kerana li'anna alfazuha laysat min Allah. Kerana lafaznya bukan daripada Allah. Wa in kana ma'naha muha biha min Allah, sekalipun makna hadis tadi itu adalah yang diwahyukan oleh Allah. Allah guide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tapi Quran ni lafaz dia, makna dia tadi itu terhimpun dalam bahasa Arab, dan kesemuanya daripada Allah. Lafaz daripada Allah, makna daripada Allah. Adapun hadis, lafaz daripada Nabi, makna guide daripada Allah Subhanahu wa taala tadi itu yang diwahyukan. Fakadha la yu'tabaru min al-Quran tafsiruhu walau kana bil lughatil arabiyyah, wa kadha tarjamatuhu ila ghairil arabiyyah la tu'tabaru min al-Quran. Jadi bila merujuk demikian, tafsir pun bukan Quran. Tafsir adalah perkataan manusia. Berdasarkan ilmu lah berbicara. Quran tu lafaz Quran tu, teks Quran tadi tu.
Sekalipun tafsir itu dalam bahasa Arab. Begitu juga terjemah-terjemah dalam bahasa lain. Walaupun dia terjemah akan lafaz Quran, tapi terjemahan itu tak dikira Quran. Dikira terjemahan bagi lafaz Quran. Kan, eh? Yang ketiga, khawasul Quran, keistimewaan Quran ni annahu nukila ilaina bitawaturi, dipindahkan, jadi sampai kepada kita dalam keadaan mutawatir, tawatur. Ya, ini anna Quran uh, naqalahu qaumun la yatawahamu istima'uhum wa tawati'uhum 'alal kadhib. Maksudnya Quran ni yang dipindahkan daripada generasi zaman sahabat dapat daripada Nabi, sahabat pindah ke tabi'in, tabi'in sampai kita hari ini adalah satu kumpulan yang mana tidak akan berhimpun padanya akan penipuan. Kerana apa? Kerana tawatur ataupun mutawatir ini dikathrati adadihim wa tabayuni amkinatihim. Kan? Banyaknya orang, mustahillah berlaku penipuan. Anak katanya mustahillah berlaku penipuan pada adat dan juga akal manusia sekalipun. Pada syarak memang tak akan berlaku penipuan dah. Sebab Allah Ta'ala jamin. Pada akal dan adat pun tak akan berlaku. Sebab memang macam tu. Kan, eh? Okey. Wa ala hadha fama nukila min al-qiraati an ghairi tariqit tawaturi la yu'tabaru min al-Quran. Sebagaimana di atas masuk ini, kalaulah ada kiraat ni kan kita tahu ada kiraat pelbagai. Kalau kiraat itu yang tidak sampai secara mutawatir, maka tak dikira daripada Quran. Tapi kalau kiraat itu memang sampai daripada mutawatir, ada sanad dia, ada dia punya hujah dia, memang sahih sebagainya, maka itu walaupun kiraat selain daripada macam kita baca Hafs an Asim, mungkin daripada Qalun, daripada Warash sebagainya, maka itu dikira juga sebagai Quran. Cuma kiraat saja yang berbeza sebab dipindahkan secara mutawatir. Okay, Rabi'an, yang keempat, Al-Quran itu mahfuzun minaz ziyadati wan nuqsan. Al-Quran itu terpelihara daripada sebarang pertambahan walaupun satu huruf, walaupun satu baris, dan juga sebarang pengurangan walaupun satu huruf. Tak ada. Takkan ada berlaku. Fala naqsa fihi, tidak ada pengurangan padanya, wala ziyadah, dan tak ada pertambahan. Walan yastati'a makhluqun, dan tidak akan sesekali sebarang makhluk pun yang berkemampuan ayyazida alaihi syai'an, untuk tambah sesuatu, atau yang qusar minhu syai'an, atau nak kurangkan daripada sesuatu. Kerana Allah Ta'ala sendiri tawalla hafzahu, Allah Ta'ala sendiri yang menjaganya. Dan wa ma tawallallahu hafzahu falan tasila ilaihi yadul abithina al-mufsidin. Bila Allah Ta'ala jaga apa yang Allah Ta'ala jaga, maka sesekali tidak akan mampu, akan capai tangan-tangan perosak. Tangan-tangan perosak. Yang kelima, khawasul Quran adalah annahu mu'jizun. Quran itu mu'jizat. Wa ma'na dhalik ajazal basharu ajma'ina anil ityani bimithlihi. Maksud mu'jizat di sini yang dimaksudkan juga adalah semua manusia. Basharul ajma'ina, semua manusia tak mampu, lemah untuk nak mendatangkan perumpamaan yang sama macam Quran. Takkan mampu, takkan mampu. Nak buat Al-Quran ni sebiji baca Quran tak akan mampu. Jangan kata sebiji Quran. Nak buat satu surah pun tak mampu. Nak buat 10 ayat, 10 surah tak mampu. Satu surah pun tak mampu. Takkan mampu sama sekali. Itu adalah kehebatan Quran. Wujud ijazihi, ada sudut-sudut ijaznya, mukjizat Quran ni daripada sudut-sudut aman dan mukjizat dia banyaklah. Amma wujud ijazi fakathirun. Dan sudut-sudut mukjizat Quran ni banyak. Minha, antaranya balaghatuhul lati baharas Arab, kan? Bahasa Arabnya tadi tu bahasa yang sangat hebat, lautan. Apa maksudnya? Ini maksudnya balaghah dia, dan ini bahasa Arab dia tadi tu hebat, meluas. Benda yang kalau zaman itu para syair, para pensyair yang hebat-hebat pun kagum dan tak mampu nak lawan Quran tadi tu. Itulah di antaralah. Ikhbaruhu biwaqa'iin tahdutsu fil mustaqbal. Al-Quran ni mukjizat dia lagi antaranya dia menceritakan tentang perkara-perkara yang berlaku pada masa hadapan. Contohnya berkenaan dengan antaranya kisah Rom dan Farsi, kan, Rom kalah dan berbangkit semula, kan. Okey, baik. Ikhbaruhu biwaqa'iil umamis sabiqati al-majhula akhbaruha indal arabi jahlan tamman. Al-Quran ini dicerita tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu yang sememangnya orang Arab ni langsung tak tahu. Langsung tak tahu. Jahlan taman, memang langsung tak tahu. Li'adami wujudi ma yadullu alaiha min atharin wa ma'alimin. Kerana apa? Tak ada langsung kesan-kesan.
Tak langsung kesan-kesan apa benda-benda yang tanda-tanda tentang peristiwa dulu. Maka itu yang diceritakan. Isyaratu ila ba'dil haqa'iqi kauniyah allati athbatha al-ilmul hadith. Quran juga memberi isyarat kepada sebahagian hakikat alam cakrawala ini yang benda ini disahkan oleh ilmu zaman moden. Berkaitan langit, berkaitan dengan alam angkasa, bulan dan sebagainya. Maka Quran ada cerita. Dibawakan 4 antara mukjizat Quran lah. Okey, yang seterusnya ahkamul Quran, hukum hakam dalam Quran. Al-Quran istamal Quranu ala ahkamin kathiratin mutanawwi'atin. Al-Quran mengandungi hukum hakam yang banyak yang berbagai-bagai. Yumkinu taksimuha ila thalathati aqsam, yang boleh kita bahagikan dia kepada 3 bahagian. Al-qismul awal ahkamu al-muta'allaqu bil aqidah, hukum hakam yang berkaitan dengan akidah. Kan? Okey, maka wahadhihi hiya ahkamul i'tiqadiyah, dan inilah hukum hakam i'tiqad mengenai akidah. Wa mahallu dirasatiha fi ilmi tauhid, yang kita belajar dalam ilmu tauhid. Al-qismu tsani ahkamun tata'allaqu bi tahzibin nafsi wa taqwimiha. Wa hadhihi ahkamu akhlaqiyah, hukum hakam yang berkaitan dengan jiwa, penyucian jiwa, pembersihan jiwa, penguat jiwa. Dan ini dari sudut hukum hakam akhlak, yang tempat kita belajar dia adalah ilmu akhlak atau tasawuf, dalam perbahasan akhlak dan juga tasawuf. Qismul ats-tsalits, bahagian ketiga adalah hakamu al-amaliyah al-muta'allaqatu bi aqwali wa af'alil mukallafina, iaitulah yang berkaitan dengan perkataan ataupun perbuatan orang-orang mukallaf. Mukallaf lah. Yang inilah wahiyal maqsudatu bil fiqhi, yang dimaksudkan dengan fiqh. Wallati yahdafu ilmul fiqhi wa usuluhu ila ma'rifatiha wal wusul ilayya wa hadhihi ahkamu naw'ani. Yang pertamanya, jenis yang pertama tentang ibadat. Wal gharadu minna tanzimu alaqatu fardi bi rabbin. Tujuan kita belajar ibadah nak menyusun sistematik ataupun kita nak menyusun tanzim, kita menyusunkan secara sistematik tentang hubungan individu dengan Tuhan. An-naw'u tsani ma'adal ibadat, selain daripada ibadat, yang dinamakan secara istilah oleh ulama fuqaha dengan muamalat, yang mana termasuk dalam muamalat ini hukum hakam yang padanya konteks dalam kaitan qanun khas atau qanun am, sama ada undang-undang khusus ataupun undang-undang yang secara umum. Hasibal istilahil qanunil hadith, berdasarkan kepada istilah undang-undang yang moden. Tujuan daripada ini adalah tanzimu alaqatil fardi bil fardi, dalam nak menyusun hubungan sama individu dengan individu, manusia-manusia, ataupun awil fardi bil jama', individu dengan masyarakat, atau masyarakat jamaah dengan jamaah, masyarakat dengan masyarakat. Iaitulah yang berkaitan antaranya al-ahkamu al-muta'allaqu bil usrati, hukum hakam berkaitan dengan kekeluargaan. Termasuklah yang dinamakan ahwal syakhsiyah, seperti nikah, talak, anak beranak, pinak nasab, keturunan, wilayah, wali dan sebagainya. Okay, baik, termasuklah wa bayanu huquqi wa wajibati afradiha, dalam menerangkan hak-hak dan kewajipan individu dalam keluarga tadi itulah. Wa ayatu hadhi ahkam, ayat-ayat berkaitan hukum hakam kekeluargaan ini lebih kurang iaitulah mencapai 70 ayat yang ada dalam Quran yang direkodkan. Yang keduanya tentang muamalah ini, al-ahkamu al-muta'allaqatu bi muamalatil al-afradi al-maliyah, yang berkaitan dengan pengurusan harta, seperti mana akal baik, jual beli, warrahni, pajak gadai, wasaidul uqud, dan seluruh akad-akad yang masuk dalamnya dalam qanun madani, iaitu undang-undang madani lah, kemasyarakatan, dan ayatnya mencecah 70 ayat. Yang seterusnya yang dalam muamalat ada juga al-ahkam al-muta'allaqati bil qada'i wasyahadati wal yamin, yang berkaitan dengan kehakiman, penyaksian dan juga sumpah, iaitulah dalam mana tanzimu ijra'atil taqadi, dalam nak menyusun berkaitan dengan kehakiman, hukuman-hukuman yang ditahqiqil adalah bagi nak melaksanakan keadilan bainan nas, di antara manusia. Wa ayatuha nahwa 13 ayat. Ayat dia mencecah 13 ayat. Seterusnya al-ahkamu al-muta'allaqatu bil jara'imi wal uqubat, hukum hakam yang berkaitan dengan jenayah-jenayah dan juga hukuman-hukuman.
Iaitulah yang dinamakan dengan Qanun Janai Islami, Undang-Undang Janai Islam. Ayat dia mencecah 30 ayat. Tujuan daripada hukuman ini, jenayah dan hukuman ini adalah untuk hifzun naf, tak memelihara manusia nyawa dia, wa aradihim, iaitulah, dan juga maruah mereka, wa amwalihim, dan juga harta benda mereka, wa isya'ati tama'ninati, supaya menyebarkan, dapat dilaksanakan ketenangan, keselamatan kan, jaga setenang, sebab orang tak akan buat jenayah dah, ada hukuman dia sebagainya. Yang seterusnya al-ahkam al-muta'allaqatu binizamil hukmi, dan dengan hukum hakam berkaitan dengan pemerintahan tadi itu. Ni dari sudut hukum ni dari sudut ni hakim dulu. Hakim. Kemudian baru ayat ni mencecah 10 ayat. Yang ni ahkam muta'allaqatu bi muamalid daulah Islamiyyah lid daulah ukhra. Ni hakiman dan pemerintahan. Yang ni pula tentang antara hubungan negara Islam dengan negara-negara lain. Ada juga yang berkaitan dengan hubungan waktu diplomasi, hubungan waktu peperangan, salami wal harbi wa ma yatarattabu ala dhalika min ahkamin. Kan ni kalau kita tengok dinyatakan oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, terdapat ayat dia 25 ayat. Kemudian ahkam iktisadiyah berkaitan dengan ekonomi, tentang apa sumber-sumber negara dan juga pengurusan daripada pengurusan kewangan tadi itu, kan hak-hak individu pada harta-harta orang-orang kaya ni ada terdapat 10 ayat. Okey, baik. Bayanul Quranil ahkam, keterangan Al-Quran bagi hukum hakam tadi. Baik. Okay. Bayanul Quranil ahkam, sebagaimana yang dinyatakan di sini, an-naw'ul awal. Nah, dia katakan fal Quranul Karim fihi bayanun li jami' ahkam wa syar'iyyah. Ahkam asy-syar'iyyah. Maka Al-Quranul Karim padanya keterangan-keterangan bagi semua hukum hakam syarak, kecuali anna bayanahu ala naw'aini. Keterangannya itu ada dua jenis. Yang pertama, an-naw'ul awal, jenis yang pertama, zikrul qawaidi wal mabadi'il ammah litashri'. Dia menyebut kaedah-kaedah dan juga asas-asas secara umum sahaja. Kan dari sudut hukum hakam pun secara di suratin mujmalah, secara mujmah, secara general, bukan secara spesifik, bukan secara details, tapi jadi qawaid, kaedah-kaedah panduan asas lah. Kerana apa? Okey, kerana antaranya iaitulah asyura, al-adl, keadilan, al-insan ma'khudatun bi jariratihi wa la yus'alu 'an dhanbi ghairihi, kan manusia ni tak diperhitungkan akan kesalahan orang lain. Al-uqubatu bi qadril jarimah, hukuman berdasarkan kepada tahap jenayah. Hormatu malil ghairi, pengharaman mengambil harta orang lain, makan harta secara haram tak boleh. At-ta'awun 'alal khairi wa ma fihi naf'un lil ummah, kerjasama pada perkara kebaikan dan juga pada perkara manfaat pada ummah. Al-wafa'u bil iltizamat, kita menyempurnakan janji, kan? Al-haraju marfu', apa sahaja kesukaran mesti diangkat, dihilangkan. Ad-daruratu tubihul mahdhurat, darurah mengharuskan perkara yang hukum asalnya haram, yang dilarang. Okay? Maka dalam hal ini benda ini disebut secara kita panggil mujmal, secara umum saja. Apa yang berkaitan maka direlate, tengok panduan dia sama atau tidak. Aminal ahkamil lati ja'at mujmalatun fil Quran walam yufassal hukmuha, yang tidak diperincikan hukumnya. Contohnya apa? Al-amru biz zakah, perintah berkenaan dengan zakat, kan? Dan juga qisas, kan? Dan juga berkenaan dengan, dan dalam di sini walam yubayyinil Qur'anu syurutal qisas wa qad bayyanatha as-sunnah. Quran tak mendetailkan syarat-syarat qisas, tapi sunnah mendetailkan. Begitu juga jual beli dan juga riba. Maka sunnah hadis Nabi menerangkan jual beli yang halal, apa syarat dia, dan riba yang haram, apa jenis-jenis dia. Maka Quran dia diterang secara umum sahaja. Itu jenis yang pertama, keterangan-keterangan Quran bagi hukum hakam. Dan jenis yang kedua iaitulah al-ahkamu at-tafsiliyah, hukum hakam secara terperinci yang terdapat dalam Quran yang diterangkan. Wahia qalilatun fil Quran, itu sikit saja dalam Quran. Banyaknya yang Quran terang secara panduan umum saja. Selebihnya sunnah yang akan menjelaskan. Adapun hukum hakam yang sikit, yang terperinci ini sikit saja dalam Quran. Antaranya maqadirul mawarith, kadar-kadar harta pewarisan. Maqadirul uqubati fil hudud,
kadar-kadar hukuman dalam hudud. Kaifiyatul talaq wa adaduhu, bagaimana berlakunya cerai, talak dan bilangan cerai tadi itu. Kaifiyatul li'an bainaz zawjani, bagaimana proses li'an di antara suami isteri. Wa bainal muharramati minan nisa wa nahwa dzalik. Dan juga penerangan tentang mahram kalangan wanita tadi itu. Okay, baik. Uslub Al-Quran. Uslub Al-Quran dalam penerangan hukum hakam. Okay. Disebutkan di sini iaitulah bil Quran, bagi Quran asalibun mukhtalifah fi bayanil ahkam. Kan uslub-uslub yang berbeza-beza dalam menerangkan hukum hakam. Kan okay. Maksudnya kalau dalam sirah di sini walihada najidu ma huwa wajibun qad yanussu ala wujubi bi suratil amri. Perkara wajib nasnya dalam sirah ataupun lafaz perintah. Aqimus syahadata lillah au bi anna al-fi'la maktubun ala al-mukhatibin, ataupun perkara wajib disebutkan di situ perbuatan itu ditulis ke atas orang yang diperintahkan. Kutiba alaikumussyam, kutiba alaikumul qisas. Dan kadang-kala disebut diterangkan uslub tentang menerangkan benda wajib bidzikril juz jazail hasan wa thawabi li fa'ili. Dia tak sebut perintah, dia tak sebut ditulis maktub kutiba tu, tapi disebut tentang balasan ataupun pahala. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Disebut di sini balasan pahala. Maka menunjukkan taat Allah tu wajib. Dan benda haram, benda yang diharamkan kadang-kala dalam bentuk sirah lafaz larangan an-nahi. Kan wala taqtul, jangan kamu bunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan cara yang dibenarkan, cara yang hak. Dan kamu wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kamu campak diri kamu ke lembah kebinasaan. Waqad yakunu bit tawaudi, maka diterangkan benda haram dengan cara diberikan, kita panggil ancaman buruk alal fi'li, ke atas perbuatan itu, atau bitarattubil uqubati, ataupun diterangkan tentang hukuman yang diberikan ke atasnya. Kan? Nah, sebagaimana innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulma inna ma yaqulu fi butin nara fi butunin nara wa sayaslawna sa'ira, dikena bakar masuk api neraka kan. Maka di situ menunjukkan ancaman, maka menunjukkan benda itu haram. Wa ala hadza, berdasarkan itu apa yang disebutkan bincang tadi itu, fayajibu ala kulli man yuridu istinbat al-ahkami min al-Quran, wajib ke atas orang yang nak istinbat hukum daripada Quran itu ay ya'rifa, kena tahu hadil asaliba fil Quran, uslub-uslub ini dalam Quran, wa kaifiyatu bayani, dan bagaimana cara penerangannya lil ahkam, bagi hukum hakam, wa ma yaktarina bin nusus, dan apa yang ada hubung kait yang berkaitan, yang seiringan dengan nas-nas mimma yadullu ala al-wujub aw al-hurma al-ibaha, apa saja kan, supaya dia tak tersilap. Okey, wa min ad-dawabiti wal qawaidi an-nafi'ati fi hadzal bab ma ya'ti. Benda ni akan dikatakan yakunul hukmul fi'li al-wujub an-nadmu. Ini yang diterangkanlah, ini benda kaitan dengan hukum perbuatan. Kalau wajib, sunat, maka diterangkan sirah dia menunjukkan kata wajib ataupun sunat, ataupun ada qarinah yang menunjukkan tentang dia dipuji, berdedikasi. Kalau begitu yang diharamkan, berbaliklah, ancaman, azab, masuk neraka dan sebagainya. Dan ada berlakunya hukum fi'il pada ibahah, pada benda yang dibolehkan. Idza jaa bilafzin yadullu ala dhalik, yang kalau ada lafaz ke atas yang demikian, kal ihlali, diharuskan, wal diberi izin, wa nafil haram, tidak ada dosa, wa nafil janah, tidak ada kesukaran dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan benda-benda harus. Okey, baik. Dilalatul Quranil al-ahkam, dalil-dalil pendalilan Quran ke atas hukum hakam. Qadimna, telah terdahulu, kita dahulukan, annal Qur'ana qat'iyyul wurud. Quran ni qat'i wurud, dia punya sumber dia adalah qat'i, tak boleh nak diragukan. Sebab apa? An-naqlu bil mutawatir, atau an-naqlu bit tawatur, dia dipindahkan daripada satu zaman secara qat'i, secara mutawatir, menunjuk qat'i, ai tabitu qat'an diwusuli ilaina bi tariqi tawaturi al-mufidi li ilm al-yaqini bi sihhatil manqul. Tak boleh ragu dah Quran ni betul ke 30 juzuk ke, ada surah lain ke, tak ada. Itu dah jelas, tak nak ragu dah. Maka dari sudut dia punya sumber kesahihan tu qat'i dah, tak boleh nak ada keraguan. Fa ahkamuhu
Idzan qat'iyyatu thubut illa anna dilalatahu 'ala al-ahkami qad takunu qat'iyyatan aw qad takunu thaniya, ataupun dari sudut pendalilan bagi hukum. Pendalilan bagi hukum, maka di situ ada kalanya pendalilan itu bersifat qat'iyyah, ada kalanya bersifat dhanniyah. Fatakunu qat'iyyatan, ada kalanya pada perkara qat'iyah idza kana lafzu, apabila lafaz Quran itu la yuhtamalu, tidak ada sebarang kemungkinan, illa ma'nan wahidan faqad, kecuali makna yang satu itu saja. Tak ada kemungkinan makna yang kedua, ketiga, atau tak ada tafsiran kedua, ketiga. Itu je makna dia. Tapi hadhil halati takunu dilalatul lafzi alal hukmi dilalatan qat'iyatan. Kalau dalam keadaan macam ni, dia punya makna memang satu saja, tak ada tafsiran dua dan tiga, maka menjadilah hukum dia itu dilalah qat'iyah. Contohnya apa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kamu separuh apa yang ditinggalkan oleh pasangan-pasangan kamu, illam yakul lahunna walad. Bila sekiranya isterinya tidak ada anak. Kalau suami mati isteri, kan isterinya mati, tak ada anak, maka harta suami isteri tadi itu dapat suami separuh. Kalau isteri ada anak, maka suami tadi dapat 1/4. Ini jelas, separuh, 1/4, dia tak ada makna yang lain. Kan? Ataupun juga dalam konteks hukuman jenayah hudud bagi zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata janah. Jelas 100, tak ada tafsiran yang lain, maka jadi qat'iyah, dilalah. Dilalah qat'iyah, dalil yang qat'i, muktamad, tak ada nak tafsiran lain. Wa takunu dilalatuhu zanniyatan, ada kalanya dalil hukum tadi itu adalah bersifat dhanniyah. Maksudnya apa? Idza kana lafzu, apabila lafaz Quran itu yuhtamalu akthar min makna, ada banyak makna, lebih daripada satu, mungkin dua, mungkin tiga, empat, lima, enam dan sebagainya lah, berdasarkan kepada tafsiran makna. Sebagaimana ayat Quran wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', perempuan-perempuan yang ditalakkan itu mesti menahan dirinya, iaitu iddahnya selama 3 quru'. Falafzul quru', maka lafaz quru' yuhtamalu, ada kemungkinan, maksudnya ada tafsiran lain, ayyuradu bil ithar, ada maksud sudut suci, tempoh suci. Wa yuhtamalu ayyurada bihi, ada maksud daripadanya adalah suci, kan. Wa yahkilu ayyurada bil haid, ada juga maksud daripada mana haid, tempoh haid. Maka ketika itu dilalatul ayati alal hukmi dhanniyatan la qat'iyatan, dalil pada hukum ini adalah bersifat dhanni, maka adalah pelbagai tafsiran dan pandangan yang berbeza berdasarkan kepada ijtihad dan juga prinsip ilmu tadi. Allahu alam, ini untuk berkaitan dengan Quran. Nanti kita akan sambung lagi pada perbincangan yang lain sumber seterusnya berkaitan dengan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.